Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okay, thank you for watching and also please subscribe kalau belum subscribe. Okay, betulkan niat belajar lillahi ta'ala, and then also you have to have this book in front of you. Kita dah dalam bab yang kedua akhir, iaitu dalam set ya, tapi ada sikit lagi dalam bab luas dan perimeter dan luas ni yang saya tak habis tunjukkan, iaitu dalam muka surat 244, iaitu syabas diri anda. Kita pati untuk nombor 7, raja di sebelah menunjukkan sebuah rhombus PQTU. Okey, dan sebuah trapezium QRST, PQR dan UTS ialah garis lurus. Diberi luas seluruh rajah ialah 46 cm kuasa 2. So seluruh rajah dulu. Dia suruh cari tinggi rhombus PQTU. Rhombus PQTU dia nak tinggi. That means tinggi untuk PQTU akan sama dengan SR ya. Sebab tinggi dia mesti 90 darjah kan. Seterusnya cari perimeter bagi seluruh rajah itu. So kalau kita lihat di sini, dia bagi adalah rhombus. So kita akan ada macam ni, sini trapezium, kemudian kita ada rhombus ya. Dan diberi sini adalah 5. Kalau ni 5, ini 5, ini 5 jugalah sebab rhombus. Kalau itu dah 5, diberi sini adalah 5 juga, dan sini adalah 8. Okey, kita ada PQTU, dan kemudian kita ada TSRQ. Diberi luas seluruh rajah ya. Seluruh rajah adalah 46 cm persegi. Okey, so kita akan dapati dia suruh cari tinggi PQTU, that means sama dengan SR. Tinggi ini adalah X. Ini pun adalah X ya. Okey, so ini tak boleh nak straight ya. Kita akan dapati, kita ambil luas ni 90 darjah. Kita ambil luas ini dengan luas ini. Okey, luas ini adalah 5 darab X. Betul tak? Tapak dia darab tinggi dia. Tambah dengan luas ini ialah setengah. Hasil tambah 8 tambah 5 adalah 13. Tingginya adalah X. Okey, ini menjadi 46. Luas ini dengan luas ini ya. Saya tunjukkan ini sama dengan ini. So saya berikan, tentulah ini X tinggi dia, ini pun X juga. So saya akan ada 5X tambah 13 per 2X adalah 46. So darab 2 nak bagi sama 10X per 2 tambah 13X per 2 ialah 46. Okey, ini agak susah sikit untuk form 1, tapi dengan tengok ni ada pengalaman macam mana menyelesaikannya. So you're going to have 23X over 2 adalah 46. So X adalah 46 darab 2 per 23. 1, 2 ya. 23 darab 2 ialah 46. Betul. So that means X adalah 4. So kita dapat tinggi rhombus tinggi rhombus PQTU adalah 4 cm. Dan kemudian perimeter rajah tu, seluruh rajah, so ini 4. So B adalah perimeter sama dengan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 darab 4 tambah dengan tambah dengan 8 tambah 4 ialah 12. So kita akan dapat 20 tambah 12 menjadi 32 cm. Okay, that's for number 7. Okay, you have to use nilai yang tak diketahui ni ya. Ni tahu ni sebab dah kira kan. Ni cm. Okey, so nombor 8 dalam rajah sebelah PQRS adalah sebuah segi 4 selari
dengan luas 100 cm persegi. Cari luas segitiga TQR. Okey. Dia tak bagi langsung angka dalam rajah ya, cuma ada luas saja dia bagi. Ni sama dengan ni ya. Okey, yes, that's right. P Q and then RS. Dan diberi dalam soalan segi 4 selari dengan luas adalah 100 cm persegi. So that means luas panjang darab tinggi. Ni pun tak tahu tinggi dia kan. So saya namakan X. Okey, so luas untuk segi 4 selari adalah tapak darab tinggi kan. So that means equals to 100. Kita bagi dah luas semua. So that means tapak dia ni sama panjang. Nah, to think about this before I show it to you, because tidak langsung ada angka dalamnya. Dia menunjukkan ini sama dengan ini sahaja. Panjang darab tinggi tak ada mana-mana menyatakan bahawa tak ada angka. Nanti I've got to think about that. Maybe I'll show it later kalau saya dapat ya. Nombor 9. Anda diberi seutas benang dengan panjang 30 cm. Terangkan bagaimana anda membentuk sebuah segi 4 tepat dengan luas yang terbesar. Yang tu kena rujuk balik muka surat. Cuba tengok balik. Muka surat. Muka surat 240. Okey, dia kata kalau tengok nombor 7 kat atas, yang A kat bawah, parameter yang sama ya. Parameter yang sama, panjang dia panjang 30 cm. So that means ini parameter jugalah. cm. Kemudian dikata terangkan bagaimana anda membentuk sebuah segi 4 tepat dengan luas yang terbesar. Kalau nak segi 4 tepat dengan luas yang terbesar, parameter dia macam mana? Kalau kita lihat poin pertama 7A yang muka surat 240 dia, semakin besar beza antara panjang dengan lebar bagi segi 4 tepat itu, semakin kecil luasnya. Kita nak, dia kata apa tadi? Nak yang paling luas. So kena ambil poin kedua, luas adalah terbesar apabila segi 4 tepat itu menjadi bentuk segi 4 sama. Segi 4 sama. That means dari segi 4 sama, segi 4 sama adalah 30 bagi 4. Awak akan dapat 7, 28, 25. Okay, 7.5. So that means dia luas yang terbesar. So luas yang terbesar adalah, dia suruh buat segi 4 sama, segi bagaimanakah anda membentuk sebuah segi 4 tepat dengan luas yang terbesar. Tadi segi cakap segi 4 sama ya. Okey, kalau segi 4 sama, kita akan dapati 7.5, 7.5, 7.5. Tapi dia tak nak segi 4 sama.
Dia kata terangkan bagaimana anda membentuk sebuah segi empat tepat dengan luas terbesar. That means kena paling sikit beza ya. Luas adalah terbesar apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. Terangkan bagaimana anda membentuk sebuah segi empat tepat dengan luas terbesar. Luas terbesar adalah, sebab kalau kita tengok poin 1, semakin besar beza, that means kena semakin, kejap ya, semakin besar beza antara panjang dengan lebar bagi segi empat itu, semakin kecil luasnya. Kita nak besar luasnya. So semakin kecil beza panjang dengan lebar, semakin beza panjang dengan lebar. So that means kita boleh buat, sebab ni 7.5, kita ambil 8. Bila ambil 8 dan 8, that means kita tinggal dengan 30 tolak 16. Kita akan dapat 4, kita akan dapat 1. So 7 dengan 7. Number 9. Ada itu jawapannya. Memang tricky lah untuk awak. Kesian awak untuk awak buat bab apa ni. Marilah praktis kan. Marilah praktis. Nombor 9. Nombor 9. Tapi terus bagi yang ni. Membentuk sebuah segi empat sama. Dia suruh buat yang ni. Ikut jawapan dia suruh buat membentuk segi empat sama dengan sisi 7.5. Iaitu yang kita buat tadi. Tapi sebab soalan dia kata nak apa? Terangkan bagaimana anda membentuk sebuah segi empat tepat. Inilah segi empat tepat. Tak clear je soalan. Tak clear. Dia nak soal segi empat tepat, jawapan segi empat sama pula dia bagi. Okey, nombor 8 tadi dia bagi apa? Nombor 8 25 cm persegi. 25 cm persegi. Seratus 10 darab 10. Go back to question 8. Okay, the answer is this one. Padahal soalan dah segi empat tepat. So I give this is the best. So ini jadi segi empat sama. Soalan dia tak jelas. Okay, nombor 8 tadi dia bagi, saya try balik. Sebab sini adalah separuh. Kemudian dia nak luas segitiga TQR. Dia tak nyatakan ini sama dengan ini ke tidak ya. So dia bagi cuma sebuah segi empat selari dengan luas 100 cm persegi. That means 100 cm persegi. Kita boleh andaikan ini ketinggian dia. Dia tak sampai pun kat sini. Ini ketinggian dia. Tapak darab tinggi. Tapak darab tinggi adalah 100 cm persegi. Ada angka lain untuk dibuat. Cuma PT sama TQ. Tapak ni adalah ini. Tak boleh lah, tak boleh. Tak cukup maklumat. Tak apalah, try later. Masa dapat saya tunjuk kemudian. Kemudian nombor 10. Rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat dengan panjang 40 meter. 40 meter dan lebar 20 meter. Ini tanah, dia kata. Anda dikendaki membagari satu kawasan dalam tanah itu dengan luas 450 meter persegi. Luas dia 450 meter persegi untuk dipagari.
Terangkan bagaimana anda memagari kawasan itu supaya anda menggunakan panjang pagar yang paling kurang. Berapakah panjang pagar yang diperlukan? Okey, ini pun kena rujuk balik muka surat. Muka surat 240 tadi. Okey, so dia nak apa? Dia nak panjang pagar yang paling kurang. Panjang pagar, so perimeter. This is talking about luas. Kalau B pula talking about luas. Ada. Semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi 4 itu, semakin besar perimeternya. Perimeter adalah terkecil apabila segi 4 tepat itu menjadi bentuk segi 4 sama. Segi 4 tepat itu menjadi segi 4 sama. Pada luas ya. Luas sebab ada 50 panjang pagar yang paling kurang. Berapakah panjang pagar yang diperlukan? Perimeter adalah terkecil apabila kita ambil page 240 nombor 7 yang B ya, bukan A. B pula luas yang sama, tengok yang bawah ya. Perimeter adalah terkecil apabila segi 4 tepat itu menjadi bentuk segi 4 sama. So macam mana jadikan dia segi 4 sama? Jadikan segi 4 sama. Kalau ini menjadi 30, itu menjadi 30 juga. 30 dengan 30 menjadi 120. Okay, let's see. Betul tak apa yang saya fikir? Memagar satu kawasan dengan panjang 22.5 meter dan lebar 20 meter. So jadi 85 meter. Padahal dia bagi luas. Dia bagi luas meter persegi. Segi 4 sama. The best I can think of bagi segi 4 sama ialah panjang dia jadi 30, kemudian lebar dia jadi 30 juga. Itu dia punya perimeter, tapi nak luas. Ini pun saya fikir cuma sampai kepada awak. Okey, tak apalah. Kita sambung dengan set. Jadi abaikan dulu dua soalan tu. Kita lihat muka surat 256. Okey, kita dah masuk, kita dah belajar buat Venn diagram, kita dah belajar tentang set semester, kemudian unsur dia, kemudian macam mana nak buat rajah Venn. Okey, dan hari ini kita sambung tentang muka surat 256, apakah subset. Okey, bila kita kata subset, kita lihat muka surat 256. Okey, gandaan bagi 2, kalau kita lihat yang satu tu dia nak 2 hingga 20. So A ni adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kan. B ni pula dia bagi gandaan bagi 4. So gandaan bagi 4, 4, 8, 12, 16, 20. 20. Okey, so kita akan katakan, lihat muka surat 257. Dia kata hasil daripada aktiviti penerokaan 2 didapati bahawa setiap unsur dalam set B ni, unsur ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsur ni. Okey, ialah unsur bagi set A. Nampak ni? Sini, sini, ini. So that means B adalah, okey, nama ni ialah subset, bentuk C ni. Subset. Dia bukan C biasa, dia macam petak sikit. Subset bagi A. Senang je kan? So contoh 8 dia soalan dia bagi setiap berikut tentukan sama ada set A ialah subset bagi B. Okey, so A tu kita ada B adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 6, dan kemudian
A adalah 246. 246. 2 ada, 4 ada, 6 ada. So A adalah subset bagi B, ya, adalah subset bagi B. Okey, B pula kita senaraikan dulu baru kita tahu subset ke tidak. Untuk B, A adalah, dia kata nombor perdana kurang daripada 20. Nombor perdana ialah 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 13, kurang daripada 20 ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, B pula dia bagi nombor ganjil dan kurang daripada 20. Nombor ganjil kurang 20 ialah 1, 3. Nampak dah bukan subset. 1, 3, kemudian 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Okey, C bukan subset. Ya, subset. Kemudian kita lihat C bukan subset ni bukan subset. Okey, C A huruf dalam perkataan sopan. Soalannya adakah A ialah subset bagi B? Terbalik, sorry. Kita tengok balik. Adakah A subset bagi B? A subset bagi B, ya ke tak? 2 taklah, 2 tak, 3 ya. So bukan ya. Okey, C A huruf perkataan sopan. A S O P A N. Okey, B adalah kesopanan. K E S O P A N A N. So ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. So A adalah subset bagi B. Senang je kan? Okey, pada hari pertama kejohanan olahraga, 3 acara olahraga telah diadakan di sebuah sekolah, iaitu 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Seorang murid boleh mengambil bahagian dalam 1, 2 atau 3 acara ni. Jika set A mewakili satu acara olahraga yang diadakan di sekolah itu pada hari pertama kejohanan olahraga, maka A adalah hari pertama ya, 100 meter, 200 meter, 400 meter ya. Acara yang mungkin disertai oleh seorang murid ialah 100 meter, 200, 400, 100, 200, 100. Banyak senarai. Okey, tak apa. Murid itu juga mungkin tidak mewakili bahagian dalam mana-mana acara dan diwakili oleh set kosong. Okey, ini lebih senang untuk kita faham bila kita buat latihan belakang. Maka setiap set acara disenaraikan itu ialah subset bagi set A. Tak faham tu tak apa. Kita tengok belakang buat latihan lagi faham. Okey, contoh 9. Tentang apa yang dibaca kita tak faham tadi. Senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set berikut ya. So untuk A dia bagi 3 dengan 4. Okey, so dia nak yang mungkin bagi subset ialah untuk A ni adalah dia boleh jadi set kosong. Ini boleh juga buat macam ni kan, 0 ya. It can be 3 adalah subset bagi ni. 4 adalah subset bagi ini. Satu lagi 3, 4 adalah subset bagi ini. Faham tak? Itu maksud dia. Okey. Kalau B pula dia bagi ada 3 ya. So kita bagi A, B, C. Okey, dia tengok apa yang boleh. Pertama, boleh set kosong, 0. Buat ini pun boleh set kosong. Kemudian it can be A adalah subset bagi ni, B adalah subset bagi ini, kemudian C adalah subset bagi ini. Tapi tak habis lagi tau.
Okey, tak habis lagi. Kita akan ada ini dengan ini. A, B. Okey, ini dengan ini. Ini dengan ini. A, C. Dan satu lagi last one. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa saya tertinggal? Ada tertinggal ni. A, B ada. A, C ada. B, C tak ada. Sorry. Tertinggal. Tadi A, B. Kemudian A, C. B, C tak ada ya. B, C. Dan baru ketiga-tiganya A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Statistik selalu kena kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya. So 11.2C tu saya rasa senang. Jawab boleh buat. Kalau faham yang ni, boleh buat ya. Orally pun boleh. Jadi kalau bukan subset kita slash ya. Kalau subset kita buat macam ni. Kalau bukan subset kita buat slash. Okay, so AU ada dalam B. So A adalah subset ke tak? A dengan U. Yes, subset. Untuk satu A. B, E gandaan bagi 4. Ini kena list down lah. Ini kena buat lah. Buat latihan tu. Now, macam mana untuk mewakilkan subset dalam gambar rajah Venn? Okay, so kita bagi A adalah 2, 4 dia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nombor genap kan? B pula adalah 4, 8, 12 ya. 4, 8, 12. Yang tadi yang 16, 20. Yang tadi kan? Yang tadi ya, kita buat tadi ya. Yang muka surat, yang mula start tadi. Muka surat 256 tadi kan. Now, tak tukar di gambar rajah Venn. Ialah dia dah bagikan B adalah subset bagi A. Bila subset bagi A, kita akan ada kita buat macam ni. 4, 8, 12, 16, 20. Okey, so kat luar dia, ini adalah B. Ini adalah A. Ini belum semesta, tak termasuk ya. Bukan semesta, tak masuk lagi ya. Ini cuma bagi antara subset ya. So kita ada yang belum ialah 2, 4 dah, 6 belum. Jauh sikit lah. 6, 8 dah, 10 belum, 12 dah, 14 belum, 16 dah, 18 belum, 20 dah. So macam tu lah. Taburkan cantik sikit lah. Saya pun ingat patut saya buat. Saya buat 6, 10, 14, 18, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah. Ini adalah A. Faham tak? Senang je kan? InsyaAllah. Okay, so contoh 10. Wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set yang diberikan dengan gambar rajah Venn. So, A tu kita letak A ke B yang kecil? Yang besar ialah A kan? Yang kecil ialah B. So, kalau kita buat B, kita buat P, R, S. Kemudian A yang besar. Sorry lah, saya punya tak cantik lah. Okay, so yang tak ada ialah P dah ada, Q belum ada. P dah ada, Q belum ada. R dah ada, S dah ada, T. Dah, siap dah. Okay, P pula nombor bulat dan nombor perdana. Banyaklah. Nombor bulat banyak sangat ya. Tak tersenarai kita dalam ni. Dia tak cakap nombor bulat ni hingga nombor berapa. So tak, dia buat terus Q adalah dalam P ya. Nombor perdana adalah dalam nombor bulat dan Q dalam P. Kalau 11.2D, wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set diberi dengan gambar rajah Venn. Okey, 1A ni betul buat. B pun boleh buat kot.
Satu A ni kita ada B20, 40, 60. 20, 40, 60. Ni B. Yang A kita ada 10, 30. 10, 30. 20 dah ada dalam ni kan. 30, 40 dah ada. 50 tak ada lagi. 60 dah ada. 70 tak ada lagi. Dan yang B pun kita boleh buat. Saya padam dah. Satu B. Huruf dalam perkataan bijak dan huruf vokal dalam perkataan bijak. So, vokal A, E, I, O, U. Ini adalah N. I dengan A. I, A. B belum ada. Luar dia adalah M. B belum ada. I dah ada. J. A dah ada. K. Okey, done. Okey, kemudian bagaimanakah anda mewakilkan perkataan antara set dengan gambar rajah Venn dalam perkataan pula ya? Cuba tengok hubungan antara set, subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set boleh tertunjukkan dengan jelas dengan gambar rajah Venn. Contoh 11 ya. Wakilkan hubungan antara set-set, dia buat gambar rajah Venn ya. Wakilkan hubungan antara set-set yang berikut dengan gambar rajah Venn. Okey, dia punya set semesta. X dia adalah integer positif, less than 10 ya, less than equals to 10. Integer positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan ya. Faktor bagi 10, A adalah faktor bagi 10, boleh bagi 1, boleh bagi 2, boleh bagi 5, boleh bagi 10. Kemudian nombor yang boleh dibagi tepat dengan 5. Nombor tepat dengan 5 adalah 2, 5 dan 10 ya. Tak ada baki ya. Maksud bagi tepat tak ada baki. So B ni paling sikit kita letak kat dalam. B kita ada 5, kita ada 10. Kemudian A kita ada 1, kita ada 2. Kemudian set semesta. Set semesta tak cantik. Okey, set semesta kita ada 1 dah pakai, 2 dah pakai, 3 belum, 4 belum, 5 dah, 6 belum, 7 belum, 8 belum, 9 belum, 10 dah. Habislah. Faham tak? Senang je. Okey, so latih diri 11.2E. Wakilkan hubungan antara set-set yang berikut dengan gambar rajah Venn. Gambar rajah Venn. BFG ya. Okey. Nah, kita ada P. Dalam P kita ABC ya. A, B, C, D. Dia punya semesta. Semesta dia kita ada A, B, C, D. A, B, C, D. Semesta kita ada A, B, C, D dah. E, F, G, H. E, F, G, H. Q adalah B. Ini adalah Q. Q adalah B. R adalah F, G. Patutnya sebab dekat ni. Nampak tak? Okay. So that's for 11.2E. Now you can try Mahidri 11.2. I expect you can do that because it's quite simple. Because set agak mudah ya. Fahamkah saja dia punya instruction.
Now kita sambung dengan, dah sambung kan? 34 minutes already. Pengendalian data bab 12 ya. So please do page 262 tadi. Page 260 tu, 260 Mahidiri 11.2 cuba buat supaya cukup latihan, supaya ingat dan faham. Page 262 uji diri anda dan cabar diri anda. Yang wajib kan uji diri anda lah. Yang cabar diri anda tu memang ada kadang-kadang soalan yang bukan level awak. Tapi kalau nak cuba, kalau rasa yakin boleh cuba. Ada yang bijak ya, ada yang memang Allah bagi semula jadi, dia senang faham. Sama-sama set. Okey, kita masuk bab yang bab ke-12, pengendalian data. Ini adalah statistics. Dia adalah cara proses pengumpulan, perorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Mungkin banyak guna dalam bidang statistik, yang banyak guna, banyaklah sebenarnya. Baca sendiri pun boleh, kenapa belajar bab ini. Kemudian melintas zaman. Ini tahun bila ni? 2014, lama dah. Kita cuma ada 30.6 juta, sekarang 32 dah masuk 33 dah kan. Etnik terbesar Bumi Putra lah, Melayu 68.1 ya. China almost 70 tau. China 23, almost 24, India 7, lain-lain 0.95 ya. So macam mana dapat ni? Itu yang kita kena belajar statistik. Melintas zaman, tak apalah, biarlah John Gron ni. Kita lihat muka surat 266 12.1. Proses pengumpulan perorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okey, pertama persoalannya, bagaimanakah anda menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan? So, untuk mengumpul data yang relevan yang kita buat kajian, kita perlu menjana soalan statistik. Apakah itu soalan statistik? Soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehsubahan dalam data tersebut. Perkataan itu kita faham. Keragaman dan kebolehsubahan. Okey, misalnya kita lihat soalan statistiknya. Berapa tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Keterangan dia, terdapat kebolehsubahan dalam tinggi murid. Misalnya 150 cm ada, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Satu lagi soalan statistik, apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Keterangan, terdapat keragaman dalam, tadi boleh ubah ya. Tak bisa, angka tu boleh ubah sebab lain-lain budak lain tinggi. Sekarang ni ragam, pelbagai ragam ya. Makanan kegemaran, ada suka nasi lemak, ada suka mi goreng, ada suka laksa dan sebagainya. Okey, adakah soalan berikut ialah soalan statistik? Terangkan berapakah tinggi Rosmi? Itu bukan statistik seorang je. Statistik ada banyak komponen, banyak orang dalam tu. Adakah murid dalam kelas 1 amanah lebih suka makan nasi lemak daripada makan mi goreng? Itu adalah statistik. Kita kira berapa suka nasi lemak, berapa suka mi goreng. Okey, selepas menjana soalan statistik, langkah yang berikutnya ialah menentukan kaedah pengumpulan data. Macam mana nak kumpul data? Data boleh dikumpul dengan pelbagai kaedah. So lihat ada 1, 2, 3, 4 di situ ya. Pertama, temu bual. Anda mesti pergi tanya seorang-seorang. Sometimes orang buat banci ataupun statistik, kira berapa rakyat Malaysia datang kat rumah awak, tanya kadang mak ke ayah awak jawab ya. Okey, tinjauan ataupun tinjauan, contohnya misalnya program televisyen digemari oleh setiap murid. Itu tinjau, dia tengok banyak kumpulan, berapa orang suka drama, suka sukan, suka kartun, suka dokumentari dan lain-lain ya. Pemerhatian, misalnya bilangan kereta yang bernilai misalnya bilangan kereta yang melalui satu persembangan jalan raya setiap jam, banyak mana lalu. Ataupun melalui eksperimen, misalnya suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Itu semua adalah teknik-teknik untuk mengumpulkan data. Okey, bagaimanakah anda mengklasifikasikan data dan membina jadual kekerapan? Dia ada 2. Selepas data dikumpulkan, langkah seterusnya ialah mengklasifikasikan data. Ya, nak masuk kelas-kelaskan dia, maksudnya data boleh diklasifikasikan kepada 2 kategori, sama ada data kepada 2, iaitu kategori atau numerik. Bila kategori ialah macam belah kiri ni dan kuning tu. Kalau numerik, angka. Numerik tu pandu numbers. Okey, kategori ni mengukur ciri-ciri. Macam apa dah ciri-ciri.
tak boleh diukur tak boleh diukur secara angka, tapi boleh dihuraikan. Bagi contoh lagi senang daripada mengukur ciri-ciri tadi. Dia kata misalnya jantina, warna kereta, perisa, gula-gula, kumpulan darah. Itu adalah kategori. Berbanding dengan numerik, kita ukur kuantiti. So diukur menggunakan angka. Misalnya bilangan buku berapa dapat dibaca dalam seminggu, tinggi pemain badminton berapa, masa bersenam berapa jam, boleh diukur. Okey, so klasifikasikan data berikut pada data kategori atau data numerik. Suhu badan setiap murid, suhu boleh diukur, so numerik. Bilangan pokok tanam di setiap daerah, itu kena kategori lah. Pokok rumput ke, pokok buah-buahan ke, pokok liar ke, kan? Okey, punca kemalangan di jalan raya, ini punca kena kategori. Kalau berapa, numerik. Okey, so pertama suhu badan numerik, bilangan pokok dia tak bagi, dia tak kata kategori, dia ambil numerik. Sebab bilangan pokok boleh dikira berapa. Kemalangan jalan raya adalah kategori, ya. Okey, selepas mengklasifikasikan data, langkah seterusnya ialah mengorganisasikan data tak terkumpul dengan membina jadual kekerapan. So, data tu banyak. So, buat dia pun jadual. Mula-mula kita akan lihat dalam contoh 2. Nanti kita terpaksa buat kemudian lah, ya, sebab panjang sikit. Tentang contoh 2, kita sambung tentang macam mana nak klasifikasikan data, nak organisasikan data dan buat jadual, ya. So, kita stop at page 267. Okay, thank you for watching and please subscribe and please sebarkan pada kawan-kawan. Tambah-tambah nak ujian akhir tahun ni, baiklah share dan manfaatkan bersama. Okay, dapat pahala lah kalau kita share. Okay, so as usual, pesanan saya jaga solat, ya, 5 kali sehari. Itu yang pertama dihisap nanti. Taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa selagi mereka tak suruh buat maksiat. Kemudian hormati guru-guru, hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Also don't forget to doa, infak ataupun sedekah, and juga also boycott. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.